Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah pada malam ini kita dapat meneruskan lagi siri Sembang Tadabbur bersama profesional kita. Sebelum saya perkenalkan, kita nak tahu siapakah pembentang kita pada malam ini. Boleh tak tuan-tuan sekalian yang dah masuk dalam sesi live ni cuba komen tuan-tuan sekalian. Nak tahu sikit lah terlebih dahulu. Nak ucapkan selamat datang pada sidang penonton sekalian. Boleh tak komen sidang penonton sekalian daripada mana sidang penonton sekalian pada malam ini? Kita nak tahu sikit lah daripada mana penonton-penonton kita pada malam ini. Saya nampak dah ada ramai yang dah mula masuk setakat ini. Okay, cuba komen sikit tuan-puan sekalian yang sedang menonton. Daripada mana tuan-puan sekalian? Kita nak tahu sikit daripada mana lokasi tuan-puan sekalian sedang mendengar live pada waktu ini. Cuba komen jelas ke tak jelas, suara jelas ke tidak jelas, gambar clear ke tak clear, supaya kita tahulah, supaya nanti saya dan juga pembentang tak rasa syok sendiri. Kan, takut-takut kita bersembang sedap, kencang, lebat tetapi orang tak dengar kan, orang tak dengar. Jadi cuba tuan-puan sekalian komen sikit daripada mana dan cuba komen suara, gambar jelas ke tak jelas. Okay. Boleh tak tuan-puan sekalian sudi-sudi bantu kami ni untuk kami tahu status. Okey, kita dah ada yang pertama, Nur Pesona daripada Selangor. Alhamdulillah, tak jauh kita. Okey. Hijratul Eliana Ilyas, alhamdulillah clear. Hakim Arafat, assalamualaikum, waalaikumsalam daripada Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Ustazah Hani Fazilah pun ada daripada Bangi. Hajah Aspiah, Keluang Johor ada, Johor Bahru pun ada. Dr. Azura Hashim pun ada, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Baiti Daud jelas, subhanallah, line clear. Daripada Negeri Sembilan pun ada. Oh, ni Hakim Arafat ni memang orang Kedah kot ni doktor. Dia sebut clear, dia tak sebut clear, dia sebut clear. Ni memang orang Kedah ni. Okey. Puan Rafidah Siddiq, penonton tetap kita, jelas gambar dan suara. Okey, Alia Syam pun ada, Haji Aspiah pun ada, Serkam Melaka, alhamdulillah. Terima kasih semua yang komen dan bagi tahu, kita daripada Sabah juga. Nazifatun Nisa Salim daripada Sabah. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Tadabbur Center pada malam ini untuk kita bincang topik yang sangat menarik. Tambah-tambah kita di musim PKP, kita tak panggil PKP dah, kita kata pemulihan kan, fasa pemulihan negara. Kita mungkin tak boleh nak keluar rumah, jadi tidak kita akan sentiasa dealing ataupun sentiasa berhubung ataupun menggunakan kita punya teknologi pada hari ini, iaitu menghubungkan orang yang jauh dan dekat. Orang yang jauh jadi dekat dengan kita, mungkin tak boleh jumpa mak ayah kan, tiba-tiba dengan teknologi pada hari ini menyebabkan kita boleh berhubung dengan mak ayah kita yang jauh daripada kita, alhamdulillah. So menyebabkan tak boleh nak jumpa orang, tapi teknologi mendekatkan kita pada hari ini. Jadi kita panggil hari ini seorang pensyarah, seorang profesor dalam bidang yang berkenaan untuk menjelaskan tentang macam mana komunikasi dibentuk dan macam mana dari sudut sains menjelaskan apa elemen-elemen yang dibangkitkan dalam Al-Quran berkaitan dengan tema-tema komunikasi. Lebih kurang macam itulah insya-Allah topik kita bakal bincangkan pada malam ini. Baik, tuan-puan sekalian, tanpa buang masa, ayo kita mulakan. Kita dah ada 43 orang penonton. Jangan lupa like dan share tuan-puan sekalian. Maklumkan supaya lebih ramai lagi yang boleh join sesi pada malam ini, supaya ramai yang boleh dapatkan manfaat. Tambah-tambah kita nak kita nak berhadapan dengan teknologi pada hari ini, kita kena tahulah macam mana dia, macam mana sejarah dia, barangkali apa kupasan perkara yang berada di sebalik teknologi yang kita gunakan pada hari ini, khususnya komunikasi tuan-puan sekalian. Khususnya teknologi komunikasi, kita nak tahu apa perkara yang berada di sebalik teknologi komunikasi kita pada hari ini dan bagaimana Quran menjelaskan perkara tersebut. Okay, like dan share supaya ramai lagi yang dapat manfaat. Okay, baik. Tanpa buang masa, ayo kita mulakan sesi pada malam ini. Jadi tuan-puan sekalian, bersama-sama dengan saya pada malam ini tuan-puan sekalian, alhamdulillah saya sangat-sangat terharu dan berterima kasih atas komitmen pada malam ini kita bersama-sama dengan Prof. Dr. Widat Ismail. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Saya baru nak tanya khabar Prof. Prof dah tanya khabar semua dah. Alhamdulillah. Apa khabar Prof? Sihat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, daripada mana, dekat mana tu sekarang ni Prof? Boleh tahu cerita sikit tak dengan semua orang? Ya, saya sekarang kat tu? Penang. Penang bunyi utara tu Taurah kata di utara. Ya betul. Nampak gaya mungkin anak murid Prof tu kot yang sebut clear tadi tu kot kan. Ya, ramai ni dalam ni anak murid saya ni.
Alhamdulillah. Kebetulan tadi tu sekalian saya nak cerita sikit. Sebelum mula sesi ni, saya ada sembang belakang tabir dengan Prof. Jadi bila Prof cakap Kedah tadi, saya bukan orang Kedah. Tiba-tiba slang Kedah tu tak tahu main mana. Kan? Tak tahu datang daripada mana, boleh tersebut sikit. Slang tu dah mula ada tuan sekalian. Jadi kalau buruk sikit dia punya sebutan tu, lahjah dia ataupun dia punya slang tu, minta maaf lah sebab saya bukan orang Kedah. Tapi sebab terpengaruh dengan Prof tadi, memulakan sesi sembang belakang dengan bahasa Kedah. Okay, baik tuan sekalian, saya nak perkenalkan sikit penceramah kita ataupun kita punya jemputan pada malam ini. Seperti yang dimaklumkan tadi, nama Prof iaitu Prof Dr. Widat binti Ismail, merupakan profesor di Universiti Sains Malaysia di Penang, USM Penang. Dan tuan-puan sekalian, bidang Prof ni, Masya Allah, kita sangat-sangat terharu dengan bidang Prof pada malam ini akan membincangkan tentang teknologi komunikasi dan bagaimana Quran menjelaskan perkara tersebut. Prof ni tuan-tuan sekalian, untuk makluman, saya tengok dari sudut CV yang Prof hantar pada saya, Prof ni terlibat, dia punya research area-nya adalah berkaitan dengan antena, ada juga berkaitan dengan microwave engineering, ada di sana juga berkaitan dengan komunikasi. Jadi ini ruang kajian Prof lah. Dan tuan-puan sekalian, untuk makluman, antara perkara yang kita sering kali guna dekat Malaysia pada saat ini iaitulah RFID. Saya percaya tuan-puan sekalian dah biasa dan ada daripada kalangan kita yang menggunakan teknologi RFID pada hari ini. Tuan-puan sekalian, untuk makluman, yang bersama-sama kita pada malam ini adalah antara yang terlibat dalam RFID ni. Antara yang terlibat dalam RFID. Jadi mungkin tuan-puan sekalian, kalau ada perkara yang mungkin anda rasai dalam RFID memang memudahkan kita kan. Tak perlu buka tingkap, tak perlu nak kena tambah bateri dekat kita punya smart tag dulu. Sebenarnya kita ada smart tag tu kan ada bateri. Kadang-kadang bila bateri kong, marah orang belakang sekali. Kita tak pernah rasa kan. Kita pernah rasa benda tu berlaku dekat kita. Jadi ada RFID pada zaman sekarang, Alhamdulillah. So Prof antara yang terlibat dalam RFID tuan-tuan sekalian. Jadi itulah sedikit tentang Prof yang saya rasa cukup untuk kita tahu apa latar belakang Prof tu sini tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, pada malam ini saya boleh ceritakan antara komitmen kita pada malam ini. Saya akan mulakan sesi terlebih dahulu tuan-puan sekalian sebelum saya serahkan pada Prof. Jadi sesi saya lebih kepada macam mana Al-Quran memperlihatkan tema-tema komunikasi. Okey, saya ulang balik antara komitmen saya pada malam ini sebelum saya serahkan kepada Prof, bagaimana Al-Quran meng-highlightkan ataupun mewajahkan ataupun mengeluarkan tema-tema komunikasi. So nak katanya betapa holistiknya Al-Quran pada hari ini tuan-puan sekalian, di sana adanya Al-Quran membincangkan tentang komunikasi. Walaupun secara indirect, walaupun secara tidak langsung, tapi kita nampak Allah seolah-olah mengajarkan kepada kita ada elemen komunikasi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil pelajaran. Okay, baik. Tanpa masih nak mula terlebih dahulu tuan-puan sekalian ya. Baik. Topik kita malam ini tuan-puan sekalian adalah berkaitan dengan teknologi komunikasi dalam Al-Quran. Dan saya nak bawa satu kisah dalam Al-Quran tuan-puan sekalian yang kita boleh tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan ada di sana teknologi komunikasi itu. Dan cerita yang saya pilih untuk dibawa pada malam ini adalah berkenaan dengan dakwah 3 orang rasul dan lelaki dari hujung kota melalui surah Yasin. Jadi kalau kita buka surah Yasin tuan-puan sekalian, kita akan tengok bermula daripada ayat yang ke-13. Ayat ke-13 surah Yasin, kita akan jumpa adanya satu mathal ataupun satu contoh cerita Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mengenai Ashabal Qaryah. Okey, Ashabal Qaryah, yang mana Ashabal Qaryah ini tuan-puan sekalian telah didatangi oleh rasul-rasul. Okey, bila Allah sebut wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun, dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul. Jadi ini adalah permulaan cerita yang saya nak mulakan pada malam ini untuk membawa idea tentang komunikasi. Jadi tuan-puan sekalian, dalam ayat ini saya ringkaskan cerita bermula daripada ayat 13 surah Yasin ni, kita akan tengok ada satu kampung, saya sebut kampung lah, Ashabal Qaryah, yang disebutkan oleh Allah telah didatangi oleh rasul-rasul. Jadi bila Allah sebut mursalun, bukan mursal ataupun bukan rasul sahaja, tapi al-mursalun, jelas dekat sini tuan-puan sekalian, tempat ini bukan didatangi oleh seorang rasul. Kita mungkin biasa dengar ada satu tempat itu akan ada seorang nabi yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kaum tersebut.
Tapi ajaibnya kisah di tempat ini tuan-puan sekalian, Allah sebutkan bukan seorang Rasul yang datang tetapi berapa orang. Ayat selepasnya menjawab berapa orang Rasul ada dekat situ pada waktu itu. Iaitu Allah sebut, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Maka Allah kata Ashabul Qaryah ni awal-awal ada 2 orang datang dekat tempat ni. Ada 2 orang Rasul yang datang dekat Ashabul Qaryah ni. Tetapi fakadzabuhuma, kena tolak mentah-mentah 2 orang Rasul ni. Maksudnya bukan seorang lah mula-mula, Allah kata mula-mula 2 orang. Tapi kena tolak mentah-mentah. Lalu Allah sambung lagi, disebabkan kena tolak mentah-mentah 2 orang Rasul ini, fa'azzazna bithalith. Maka Allah kukuhkan 2 orang tadi tu dengan Allah jadikan thalith, jadi 3 orang pula. So terjawab dah sudah kenapa Allah sebut Al-Mursalun pada ayat 13 surah Yasin, sebab Allah bagi tahu tempat itu saja didatangi oleh 3 orang Rasul. 3 orang lah. So dalam bahasa Arab bila jadi 3, dia dah jadi jamak lah, dia jadi plural. Ajaibnya bahasa Arab, dia ada mufrad, singular, tapi dia tak, lepas tu tak pergi plural terus tau. Dia akan ada 2 dulu. Dia akan ada 2. So dalam bahasa Arab ada 2 tu. Bila dah jadi 3 orang, barulah dia jadi plural. Sebab itulah kenapa Allah sebut Al-Mursalun jamak ataupun plural. Sebab ternyata dekat sini Allah kata ada 3 orang Rasul yang diutuskan dekat Ashabul Qaryah ini. Baik, saya tak nak cerita panjang tentang cerita ni tuan-puan sekalian, tetapi saya ringkaskan cerita. 3 orang Rasul ini sangat committed menyampaikan dakwahnya dengan begitu cemerlang sekali. Walaupun dah ada track record bila 2 orang ni menyampaikan dakwah kena tolak mentah-mentah, tapi dengan jadi 3 orang mereka jadi lebih bersemangat. Menyampaikan dengan penuh integriti, menyampaikan dengan penuh semangat, sampaikan tuan-puan sekalian semangatnya mereka berdakwah ini sehingga menyebabkan orang mengancam bunuh kepada mereka. Sebab itulah kita akan baca juga dalam surah Yasin, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Punyalah rancak mereka menjalankan dakwah tuan-puan sekalian sehingga kan orang-orang dekat Ashabul Qaryah ni dia kata la illam tantahu. Kalau kamu tak berhenti wahai rasul-rasul menyampaikan dakwah, kalau kamu tak berhenti menyampaikan dakwah, lanarjumannakum, kami pasti akan rejam kamu. So nak katanya ada ancaman lah. Dan disebutkan ancaman tu dengan very clear sekali. Tak ada ke dah masa Prof dalam masa clear. Clear dengan very clear sekali, dengan sangat jelas sekali dia berikan ancaman la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu tak stop, kami pasti, disebut lanarjumannakum, kami pasti akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Dan kamu akan pasti dapat satu adab siksa yang pedih, sangat menyakitkan. Maka tuan-puan sekalian, benarnya saat satu kampung menolak dakwah 3 orang Rasul, tiba-tiba di celah-celah penolakan itu Allah ada sebut tentang satu hero dalam cerita 3 orang Rasul ini. Iaitu kalau kita buka ayat ke-20 surah Yasin tuan-puan sekalian, kita akan tengok ada hero dah mula muncul dalam cerita ni. Iaitulah Allah sebut dalam ayat ke-20 surah Yasin, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Di saat ramai orang menolak dakwah 3 orang Rasul ini, tiba-tiba Allah memaklumkan ada seorang lelaki dari hujung kota menyatakan keimanan kepada 3 orang Rasul tadi. Bayangkan orang yang berada dekat depan Rasul ini, Nabi Rasul-Rasul ini berdakwah, yang depan Rasul ini tak beriman pun kepada Allah. Walaupun maklumat itu sampai kepada mereka. Walaupun mereka mendengar komunikasi secara direct daripada 3 orang Rasul ni. Tapi kenapa tiba-tiba surah ini Allah bagi tahu yang beriman bukan daripada kalangan orang yang berada dekat depan Rasul pada waktu itu. Allah sebut dengan jelas, waja'a min aqsal Madinah, telah datang dari hujung kota. Nampak tak? Kenapa Allah mesti sebut tentang min aqsal Madinah, daripada kejauhan kota, daripada hujung kota. So nak katanya saya boleh buat satu kesimpulan yang sangat menarik. Orang yang berada dekat depan Rasul pada waktu itu adalah urban people. So urban people which mean orang yang agak maju lah. Mereka ini boleh berada dekat satu situasi, boleh mendengar direct daripada Nabi. Tapi bila Allah highlightkan yang beriman ini, mereka adalah rural people. Orang yang berada di hujung kota, luar bandar. Maka tuan-puan sekalian, biasa kita dengar tentang orang yang berada dekat urban area dengan rural area. Mana lebih maju dia punya teknologi? Mana yang lebih maju dari sudut kehidupannya? Mestilah
urban area kan. Rural area ni kita akan nampak dia mungkin terkebelakang sikit. Okay, saya bukan nak compare tidak, tetapi ini mungkin yang kita boleh nampak secara surface kan. Rural area ni agak terkebelakang sikit dari sudut perkembangan teknologi dan kemajuan. Tapi sekarang alhamdulillah di luar bandar pun kita sendiri pun ada kementerian luar bandar ataupun sekalian yang mengambil kira kemajuan-kemajuan dan pemesatan dari sudut luar bandar itu sendiri. Tapi konteks dalam ayat ni adalah kenapa Allah highlightkan yang beriman itu datang dari rural area. Kenapa datang daripada hujung kota? So persoalan yang timbul adalah dakwah berlaku di urban area, di tempat yang maju. Orang boleh dengar direct Nabi tu menyampaikan dakwah. Tapi kenapa yang mendengar dakwah tu daripada hujung kota tu? Macam mana maklumat sampai? Okay, dah nampak dah macam mana tema tu dah nak masuk pada malam ni. Saya bawa cerita tu panjang ataupun sekian, tapi itu saya nak sampaikan. Macam mana orang yang berada di hujung kota tu, rural area, dapat berita ada Nabi tengah sampaikan dakwah dekat urban tu, dekat kota tu. Macam mana message tu sampai kepada orang tu, sampai orang tu memilih untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu itu. Beriman kepada 3 orang Rasul pada waktu itu. So the big question here adalah tuan-tuan sekalian, macam mana message tu sampai? Macam mana penyebaran maklumat tu boleh sampai kepada orang dekat luar bandar di sana? Jadi ternyata tuan-tuan sekalian, setakat sejumpa mungkin Prof boleh explain in the science punya perspektif. Tapi dalam orang tafsir macam saya ni, saya tidaklah orang tafsir, orang yang mengkaji tafsir, saya nampak rupa-rupanya dulu, pada zaman dulu, teknologi penyampaian maklumat boleh berlaku dengan kaedah macam mana? Bila berlakunya perbincangan hangat. Sebab bayangkan tuan-puan sekalian, waktu Nabi, 3 orang Rasul ni menyampaikan dakwah, apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Ada cecaan, ada makian, ada ancaman yang telah diberikan kepada 3 orang Rasul ni. So anda bayangkan tuan-puan sekalian, bila ada orang yang kena maki, kena caci, dan ramai orang pula yang tengah mencaci maki pada waktu itu. Pada zaman sekarang pun tuan-puan sekalian, benda ni berlaku. Bila ada caci maki yang dilakukan secara berjemaah, secara majoriti, benda tu disebut sebagai benda yang sensasi. Anda tahu sensasi? Kan macam tak bisa tengok melodi kan tuan-puan sekalian kan. Benda-benda yang sensasi. Dan orang-orang dulu memang suka benda-benda sensasi ni, benda-benda kontroversi. Dan bila benda tu kontroversi dan benda itu sensasi, tambah-tambah Nabi tu pula ajak untuk beriman kepada agama baru. Nak memecahkan kebiasaan. Dah biasa dah hidup dengan amalan jahiliah, tiba-tiba Nabi ni datang suruh menganuti agama Allah Subhanahu Wa Taala. It's something new. Ini perkara yang baru. Jadi bila benda itu controversial issue, benda itu sensasi, maka tuan-puan sekalian berlakunya dialog. That's the point. Berlakunya dialog dan berlakunya discussion. Dan tuan-puan sekalian, mungkin dialog dan discussion itu bermula dengan 1-2 orang saja. Tapi ajaibnya dialog dan discussion dulu, sebab itu perkara yang terlalu sensasi, dia mula merebak kepada 2-3 orang seterusnya. Dia merebak lagi pada 2-3 orang seterusnya. Maka tuan-puan sekalian, itulah antara teknologi yang ada pada zaman dulu. Saya tak tahulah Prof, kok zaman dulu dah ada dah wifi, dah ada dah Facebook, Instagram, Wallahualam lah. Tapi katanya, zaman dulu itulah kaedah penyampaian maklumatnya. Dia dalam istilah saya belajar dekat dalam dunia motivasi dulu, kita ada tee-up customer. Tee-up kan, bila kita ada customer, bila kita dah handle satu customer ni, kadang-kadang kita tak buat marketing pun, tapi disebabkan customer kita di tee-up kepada orang lain. Kau tahu tak, ada seorang ada satu company ni bagus buat motivasi. So dia pun cerita kat kawan dia. Lepas tu yang tu pula jemput untuk konsultan tersebut. So nak katanya benda-benda yang bagus, benda-benda yang sensasi, benda-benda yang baru, orang suka jadikan sebagai satu perbincangan yang agak panjang. Orang suka panjangkan dengan perbincangan. So sebab itulah pada zaman dulu dapat sampai kepada orang dekat hujung bandar, luar bandar itu disebabkan berlaku perbincangan. Persoalan saya nampak kan Prof, daripada sudut tadabbur kita pada hari ini, kalau itulah kaedah berlakunya penyampaian maklumat pada zaman dulu, saya nampak hari ni kan Prof, semangat berbincang terhadap perkara yang kita dengar tu sudah mula terhakis sedikit demi sedikit. Disebabkan teknologi yang telah semakin maju, ialah kita nampak walaupun akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah, tapi something yang need to be ponder, yang saya nampak perkara yang bagus untuk sama-sama kita muhasabah kan. Dulu orang suka jadikan perbincangan tu sebagai amalan. Dia tidak sekadar telan bulat-bulat, mereka akan discuss something yang mereka dengar daripada seseorang. Mereka suka discuss, mereka suka bincang. Tapi amalan tu dah mula hilang tau Prof hari ni, sebab people want instant information.
Dia tak suka benda yang memberatkan kepada dia, discuss something. Yang dia orang suka adalah apa yang kau nak sampaikan. In a very simple word, in a very short briefing, then I can get information from you. So ini antara benda yang kita sedang alami pada hari ini lah, disebabkan kemajuan teknologi, semangat berbincang ataupun yang lebih menyedihkan, semangat untuk mengkaji sesuatu maklumat itu benar ataupun salah sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Tetapi nak katanya tuan-puan sekalian, itulah antara teknologi zaman dulu. Jadi saya nampak macam dah lebih masa ni Prof. Saya nak bawa cerita kedua, saya memikir balik nak buat ke tidak cerita kedua pada malam ni. Tapi cukup dengan satu kisah, saya nak membuktikan tuan-puan sekalian, ya, wujud teknologi pada zaman dahulu mungkin tidak semaju dan tidak secanggih pada zaman hari ini, tetapi itulah teknologi dia, dengan melalui percakapan, perbincangan dan dialog. Ternyata tuan-puan sekalian, berimannya lelaki daripada hujung kota itu disebabkan dakwah yang sampai. Dakwah yang sampai melalui perbincangan orang yang menolak Nabi pada zaman dulu. Walaupun berita yang sampai itu adalah berita yang tak baik tentang Nabi itu, tapi orang yang Allah berikan hidayah tuan-puan sekalian akan melihat satu berita itu dengan sisi pandang yang berbeza. Walaupun orang duk cerita, kau tahu tak Nabi tu, dalam istilah dululah, mungkin dia kata Nabi tu poyo je menyampaikan dakwah kepada kami. Dia tu macam bajet bagus. Sedangkan dia pun warna kulit sama dengan kami. Kan dia sebutkan reason kenapa dia tolak Nabi tu. Dia kata, inna antum basyarum mithlu, kamu manusia macam kami, Rasul-Rasul. Apa kelebihan kamu sampai kamu nak suruh aku ikut kamu? Kamu manusia macam kami je. Mungkin itulah perkara yang disampaikan sampai didengari oleh lelaki hujung kota ni. Tapi bila Allah nak cetuskan hidayah tuan-puan sekalian, maka hidayah tu akan sampai juga pada orang yang tepat. Jadi bukan macam itulah. So tadabbur kedua saya nak sampaikan adalah, walaupun ada satu perkara kebaikan kita sampaikan, mungkin kalau dalam konteks teknologi penyampaian maklumat pada hari ini adanya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, walaupun reach dia sikit, walaupun like-nya sikit, walaupun share-nya sikit, percayalah tuan-puan sekalian, di saat ratusan, ribuan orang menolak, orang tak nak mendengar, tidak suka pada apa yang kita sampaikan, percayalah mesti akan ada seorang lelaki hujung kota yang akan mendengar apa yang kita sampaikan. The point is, kalau orang dulu benda tak baik orang suka sebarkan, kenapa tidak kita yang ada benda baik, kenapa kita tak semangat nak sebarkan? Tambah-tambah dengan teknologi yang kita ada pada hari ini. So something need to be ponder, dan some action need to be corrected nowadays. Tapi hari ni benda yang tak baik lah orang suka kongsi. Benda yang tak baik dia rasa macam poyo lah nak kongsi, rasa macam tak bagus lah nak kongsi, rasa macam segan lah nak kongsi. Kita memang berada di akhir zaman tu, kan? Benda baik tak nak dikongsi, benda yang tak baik suka-suka untuk dikongsi. Jadi wallahu a'lam bissawab, saya berhajat malam ni nak bawa 3 kisah. Prof pun tahu saya punya semangat macam nak menyampaikan kisah pada malam ni. Tapi sebab masa, cukup satu kisah membuktikan kepada kita wujud teknologi komunikasi pada zaman dulu. Dan bolehlah kita maksudkan kalau nak buat rujukan tambahan selepas ini, boleh baca juga kisah mengenai semut dalam surah An-Naml, dan boleh baca juga kisah mengenai Nabi Ibrahim AS dalam dakwah dia. Kenapa dalam banyak-banyak kaedah Nabi Ibrahim memilih untuk memecahkan berhala-berhala pada waktu itu. Jadi tak sempatlah pada ini tuan-puan sekalian, tapi anda boleh buat bacaan lanjut. So dekat situ kita belajar wujud elemen komunikasi sejak daripada dahulu lagi tuan-puan sekalian. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya nak serahkan di stage ataupun floor ini kepada Prof. Mungkin dah ramai daripada kita yang ternanti-nanti penjelasan Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan kami semua Prof, macam mana sains explain this kind of things yang ada dalam Al-Quran, dan mungkin apa fakta-fakta yang mungkin menarik untuk kita tahu, dan macam mana Al-Quran sendiri sudah menjawab persoalan ini lama dah Prof. Bukan kita baru jumpa je pada ini, tapi rupanya Quran dah explain benda tu dah lama dah. Cuma hari ni baru kita jumpa hikmah dia. Tafadhali, silakan Prof. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar, para penonton pada malam ini, saya dan juga pihak penganjur Tadabbur Center. Saya ucapkan ribuan terima kasih bersama dengan saya, menjemput saya pada malam ini. Jadi kita teruskan perbincangan. Syukur alhamdulillah saya cuba kongsikan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ustaz Syahmi tadi. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga boleh juga sharekan pengalaman tuan-tuan puan-puan menggunakan teknologi komunikasi
pada ketika ini. Mungkin kita boleh kongsikan kesan dan impak apa tuan-tuan dan puan-puan rasakan yang patut kita highlightkan bersama dalam topik dan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Okey, saya mungkin nanti Ustaz Syahmi bolehlah selit sikit apa-apa soalan in between lah ya. Sekejap ya. Jadi adakah tuan-puan semua dapat ya tengok skrin? Ya. Okey. Saya tambah sikitlah perkenalan daripada ta'aruf daripada Ustaz tadi. Saya bidang saya sebenarnya secara umumnya kejuruteraan elektronik dan komunikasi. Itu dia punya payung yang saya katakan payung besar dia lah. Tetapi sejak saya balik daripada PhD dan bekerja di USM, saya fokuskan kepada kajian sebenarnya lebih menjurus ialah kejuruteraan komunikasi radio, frekuensi radio, microwave dan microwave. Jadi itu yang lebih spesifik dan lagi spesifiknya yang Ustaz sebut tadi lah. Kajian utama saya sekarang ini adalah RFID. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tu yang ganti smart tag sekarang ni lah yang tengah buat testing di Plaza Tour tu. Tapi itu bukan teknologi saya ya. Saya hanya baru dimasukkan sebagai penilai RFID yang dipasang di Lebuh Raya. Jadi saya teruskan sedikit perkongsian malam ini daripada satu ayat daripada surah Al-A'raf ayat 62 yang sebenarnya sama dengan apa yang Ustaz Syahmi sentuhkan tadi dalam surah Yasin, iaitu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyampaikan daripada ayat ini, menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku serta aku memberi nasihat kepada kamu sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Inilah jawapan yang saya katakan menjawab persoalan daripada cerita kisah yang dibawakan oleh Ustaz Syahmi sebentar tadi. Bahawa daripada ayat ini apa tuan-tuan tengok perkataan yang menunjukkan komunikasi. Komunikasinya apa? Perkataan menyampaikan. Perkataan menyampaikan inilah yang menunjukkan elemen komunikasi. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW diutuskan dengan amanah dan tanggungjawab untuk menyampaikan. Jadi menyampaikan itu maknanya adalah elemen komunikasi. Jadi Nabi Muhammad SAW menggunakan pelbagai kaedah untuk berkomunikasi sehinggalah tersebarnya Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi saya akan sentuhkan sedikit sambil-sambil itu mungkin nanti kalau ada persoalan Ustaz Syahmi boleh stop saya lah. Okey, kita akan tengok ini kandungan lah yang saya cuba kaitkan dengan teknologi komunikasi yang ada pada sebelum ini dan juga trend-trend masa kini dan kesan dia dalam kehidupan kita. So secara umumnya teknologi komunikasi ini ialah apa sahaja bentuk perhubungan yang ada maklumat. Maknanya teknologi yang dibina untuk memanipulasi apa sahaja maklumat dan dihantar supaya dia boleh diterima ataupun dihantar semula difahami oleh penerima. Jadi penghantaran maklumat ni sama ada boleh jadi yang tadi Ustaz sebut daripada surah Yasin tadi ialah maklumat yang bermula daripada manusia kepada manusia. Inilah yang kita katakan permulaan di antara manusia dengan manusia. Haiwan pun ada komunikasinya, haiwan dengan haiwan. Jadi ini yang kita katakan inovasi alat atau inovasi teknologi yang melahirkan alat-alat yang membolehkan sebarang penghantaran maklumat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tuliskan sedikit di ruangan komen, apakah contoh-contoh teknologi yang komunikasi yang anda boleh sebut daripada zaman dulu hingga ke hari ini? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh senaraikan. Kalau tengok gambar saya bubuh dekat slide ni yang bawah tu apa? Ini apa?
antara evolusi lah apa tuan-tuan nampak di bawah tu. Jadi teknologi komunikasi ni bukanlah kita kata sesuatu yang apa, memang fitrah kejadian dia, memang kita dilahirkan memang dah ada komunikasi itu. Dan daripada zaman dulu itulah salah satu wahyu, contohnya wahyu adalah satu bentuk komunikasi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat teknologi komunikasi ni, dia bermula, kalau senang saya katakan, daripada handphone lah. Handphone, telefon ni kita senang sikit nak imagine lah. Telefon ni daripada yang kita tengok ni, yang dulu, zaman dulu punya dicipta, kemudian ni bentuknya ada gagang begini, dulu ada yang berwayar begini, dan kemudian kita ada fax sekali dengan mesinnya, kemudian kita start dengan bulky punya handphone yang besar, Nokia dululah. Kalau ingat 20 tahun lebih, 30 tahun yang lalu, kita selalu popular dengan handphone Nokia yang ada area elektrik besar tu. Kemudian dia makin sekecil, kemudian daripada keypad dia jadi apa orang kata touch screen. Dan yang terkini ialah dalam bentuk yang lagi kecil, iaitu dalam bentuk jam. Dia bagi smartwatch. Okay. Jadi saya nak bawa saudara-saudari semua melihat kepada inilah yang kita katakan yang ada kaitan dengan apa yang Ustaz Syahmi sebut tadi, bahawa kita kata macam penangan ataupun kesan teknologi komunikasi, inovasi komunikasi yang telah merubah landscape dunia dan sosial sebenarnya. Anda boleh lihat dalam 60 saat, sekarang ni lah kita berbicara tentang keadaan sekarang, 60 saat, apa yang berlaku? Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, 60 saat daripada tahun 2020 ke 2021, Facebook masih lagi kekal dan sebagai kita katakan inovasi yang paling banyak dilayari seluruh dunia lah. Cuma perbezaannya sekarang ialah mesej banyak mesej dihantar melalui Facebook dan WhatsApp. Makin bertambah daripada tahun 2020 hingga ke 2021. Ini antara trend yang muncul sekarang. Dan yang paling menarik ialah dua perkara selepas itu ialah TikTok. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar TikTok tak? TikTok mengalami peranjakan yang paling ketara lah. Kalau tengok 2020 ada 1,400 download 1 minit. 1 minit 1,400 download, berbanding sekarang dalam 1 minit ada 5,000 orang download TikTok. Jadi ini satu yang ketara ni lah TikTok. Dan satu lagi yang ketara ialah pembelian digital atau online. Mana banyak orang spend online. Spend belian apa semua menggunakan apps ataupun online system, banyak belian dibuat di atas talian. Ini satu trend yang kita rasa mungkin pada setengah orang dia adalah satu advantage. Jadi kita perlu, ada juga pada setengah orang dia merasakan benda ini mungkin membawa membuka kepada satu ruang yang maknanya bila semua perkara dibuat atas Facebook, atas WhatsApp, TikTok, jadi dia mengubah landscape Malaysia contohnya menjadi antara yang tercepat mendadak perubahan dalam penggunaan teknologi aplikasi komunikasi yang terkini lah. Nanti saya akan tunjukkan beberapa data untuk membantulah pemahaman kita. Jadi ini akan mempengaruhi sosial, ekonomi dan politik di negara kita lah terutamanya. Nanti kita akan sentuh ya. Jadi kita cuba imbas balik apa jenis-jenis yang ada daripada dulu sehingga sekarang. Daripada tadi Ustaz ada sebut kita mengenai konsep dakwah yang dibuat melalui perbincangan hangat dan sebagainya. Jadi antara medium teknologi komunikasi ialah seperti dululah kita menulis surat, menulis nota. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan tengok, ada tak lagi orang buat postcard? Hantar postcard tulis ucapan selamat ke apa. Dah tak ada, orang semua tak main postcard dah. Dulu, zaman saya belajar dulu di UK, nak hantar ke Malaysia memang popular ketika itu hantar postcard yang ada gambar cantik lah. Belakang dia gambar di pemandangan. Jadi kita hantar postcard. Sekarang dah tak ada.
Kemudian instant messaging. Dulu instant messaging sangat popular, tetapi sekarang apa? Apa yang popular? Twitter. Orang nak lagi cepat. Kemudian short message, SMS. SMS pun boleh hantar macam-macam. Voice boleh, gambar boleh. Kemudian evolusi smartphone, komputer dan email, TV dan video, radio, fax. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok di sini, boleh tak identify di sini kena pasti mana yang dah kita kata hampir-hampir nak jumut. Hampir-hampir dah. Kalau kita tengok zaman dulu, orang menggunakan api dan juga asap sebagai salah satu penghantaran maklumat. Filem, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis, ingat tak filem apa yang menggunakan dalam filemnya asap ataupun api dalam filem mana luar negara yang menggunakan cerita lama-lama lah, menggunakan asap dan api di dalam filem tersebut. Mungkin ada yang boleh ingat dan namakan filem-filem tu. Jadi saya ingin bangkitlah satu kisah rakan saya masa saya nak pergi buat PhD. Bila saya beritahu saya nak buat PhD dalam bidang komunikasi dan fokus kepada bidang RF dan microwave. Lebih kurang 20 tahun yang lalu lah saya buat PhD ya. Ketika itu dia kata, Widat, dia kata, sekarang kita dah ada fax, dah ada apa lagi, dia kata, takkanlah handphone boleh buat semua benda. Dia kata, takkanlah fax pun nak boleh buat dengan handphone, dia cakap. Jadi sekarang ni, anda tengok fax sudah tidak popular, betul tak? Dan laptop sudah makin, atau kita kata desktop pun dah makin berkurang. Bisnes terpaksa bertukar. Dulu kamera, kita ingat tak kita pakai apa? Kodak filem kan? Kodak filem tu pun dah jumuk dah sekarang. Tak ada lah. Kerana perkembangan yang laju di antara teknologi ini yang menyebabkan, apa yang menyebabkan dia berubah dengan pantas adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang, semua handphone buat. Smartphone buat. Fax pun boleh. Email, orang tak fax dah, orang pakai email je. Dah cukup, dah selesai dah kerja pakai email. Jadi fax pun dah hampir pupus kita kata. Kamera pun, kamera dekat handphone. Orang dah tak beli separate kamera. Dulu kita, kalau kita nak ambil gambar, kita ambil yang digital kamera, kita beli yang kecil tu kan, yang Canon punya kamera. Sekarang, dia dah masuk set kamera dalam handphone. So selepas ni apa lagi? Apa lagi tuan-tuan bayangkan apa akan jadi? Sekarang kita pakai touch screen. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak lepas touch screen apa yang akan muncul? Boleh tolong komen tak? Di ruangan komen kita tengok apakah teknologi yang akan muncul selepas touch screen. Okay. Kemudian saya akan sentuh pula jenis-jenis komunikasi. Tadi Ustaz ada sebut manusia ke manusia. Maknanya perbincangan hangat di antara manusia sebagai satu jalan dakwah. Ya, betul. Tetapi sekarang dah hampir 20 tahun inilah yang kita katakan lebih 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita dah berubah ke fasa manusia bercakap lebih banyak dengan mesin. Contohnya apa? Contohnya kita rekodkan suara untuk program TV. Itu bermakna komunikasi yang dibuat menggunakan di antara manusia dan mesin. Machine to machine communication. Dia panggil H to M. Yang ni dia panggil H to H, human to human. Yang kedua ialah H to M, maknanya human to machine. Ini yang berlaku. Maknanya handphone dulu, kita gunakan handphone, kita rakam image ataupun suara. Lepas tu kita boleh hantar atau simpan lah. Dan boleh dengar. Macam lagu. Dulu kita ada iPod, sekarang mana ada dah iPod. Kemudian kita boleh guna keyboard, touch screen untuk bermain game. Itu contoh hubungan komunikasi manusia dengan mesin. Kemudian ada pula mesin ke manusia. Contoh apa? Saya beri di sini. Mesin ni bercakap dengan manusia. Contohnya bunyi siolan daripada cerek elektrik. Dulu kita pakai cerek kan. Cerek atas dapur lah. Cerek atas dapur pun boleh, cerek elektrik pun ada mengeluarkan bunyi siolan. Ini satu bentuk komunikasi.
Dia kalau bunyi siolan tu kita daripada cerek tu kita tahulah air dah masak, betul tak? Kemudian kita ada sistem alarm. Contohnya security rumah, kereta. So bunyi-bunyian itu diguna untuk memberikan maksud komunikasi. Mana mesin tu memulakan komunikasi dengan manusia. Kemudian contohnya pengesan asap smoke detector dalam hotel. Kalau ada asap dia akan bunyikan alarm. Ini satu bentuk komunikasi ya daripada mesin ke manusia. Kemudian kita sekarang bergerak daripada era yang lebih saya katakan lebih drastik dan lebih disturb yang mengganggu kehidupan kita atau kita kata kita terpaksa adaptasi dengan cepat ialah komunikasi mesin ke mesin, iaitu machine to machine communication. Komputer, laptop ke printer contohnya. Maknanya mesin bercakap dengan mesin, mesin bercakap dengan mesin. Sekarang yang contoh yang senang lagi ialah kalau kita tengok rice cooker. Masak nasi pun boleh bercakap dengan handphone. Contohnya nasi dimasak, dia terus hantar mesej ke handphone. Okey, dia kata nasi dah masak, boleh hantar SMS ke, boleh, mana dia boleh berkomunikasi terus daripada alat mesin-mesin ini ke handphone. Contoh satu lagi yang terkini yang bidang saya RFID, apabila syarikat kasut sukan. Syarikat kasut sukan memasukkan RFID di dalam kasut. Jadi bila anda melangkah, kasut tu dah ada sensor RFID, dia berkomunikasi dengan handphone, dia boleh kira langkah yang anda buat, berapa kali satu hari, dan boleh kira kalori yang terbakar ataupun yang digunakan semasa menggunakan kasut tersebut. Ini contoh-contoh lah, contoh-contoh yang mengubah landscape sistem komunikasi di dalam ya Ustaz. Prof, izinkan saya menjelas sikit Prof, sebab saya semacam tertarik nak kaitkan, sebab bila Prof kata tadi adanya kaedah mesin mesin yang berhubung dengan kita pada hari ini dengan cerik bagi tahu kat kita air dah masak dan sebagainya. Saya jadi tertarik mengaitkan dengan situasi yang mana hudhud, Prof. Kalau ikut kan kemampuan berkata-kata dengan hudhud ni adalah Nabi Sulaiman je. Nabi Sulaiman dia faham bahasa burung, dan hudhud boleh faham bahasa Nabi Sulaiman dengan sebab Nabi Sulaiman pun bercakap dalam bahasa burung pada waktu itu. Nak katanya kalau cakap bahasa burung boleh faham lah. Tetapi menariknya Prof, macam mana hudhud tahu Malaikatus Sabak dekat Sabak tu sedang menyembah Tuhan selain daripada Allah, sedangkan Malaikatus Sabak tidak bercakap pun pada waktu itu dalam bahasa burung. Tapi macam mana hudhud boleh faham? So seolah-olah ada kaedah yang tertentu yang menyebabkan walaupun tidak bercakap direct dalam bahasa orang itu, tapi itu adalah signal komunikasi sampai. Walaupun tidak ditunjukkan saku sedang menyembah matahari, dia tak sebut pun dalam bahasa burung. Tapi burung yang melihat dengan tindak tanduk menghantar mesej itu dan burung memahami, oh Malaikatus Sabak dia sedang menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya nampak Prof, bila Prof sebut tadi berkaitan dengan mesin boleh bercakap dengan manusia. So mungkin itu juga cara macam mana burung pada waktu itu, walaupun Malaikatus Sabak tak bercakap dalam bahasa burung, tapi dengan signal yang dihantar dengan perbuatan-perbuatan tentu, dia boleh tahu ini bukan cara menyembah Allah ni, dia sembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ada, orang kata apa ya, dia kata Prof dalam bahasa sainsnya, gesture, dia panggil body language kot. Yes, mungkin. Gesture. So itu pun teknologi lah kot Prof, kita kata body gesture pun antara teknologi zaman dulu sampainya satu berita. Macam bunyi cerik tu pun teknologi. So mungkin cara yang boleh dikeluarkan kan. So alhamdulillah, terima kasih Prof menjelaskan nampak dengan situasi pada hari ini. Okay, silakan Prof. Kisah burung hudhud ni saya pernah dibangkitkan kisah ini dengan seorang bekas pelajar PhD saya lah daripada Iraq. Dia kata kat saya, Prof tahu tak, dia kata komunikasi pertama wireless tanpa wire apa dia kata. Saya pun, dia buat research PhD komunikasi lah bawah saya. Kemudian dia bangkitkan satu soalan kepada saya. Dia kata itulah komunikasi pertama wireless, dia kata, iaitu komunikasi Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Oh, jadi saya pun fikir,
Oh ya, betul, boleh jadi. So jadi apabila saya tengok balik kisah itu, saya cuba matchkan dengan teori-teori elektromagnet atau gelombang lah. Sebab kami mengkaji bidang gelombang. Jadi dari segi teorinya dia sesuatu yang ialah satunya kita kata menunjukkan kekuasaan Allah lah. Dan kekuasaan Allah dalam ini semua daripada kita tak ada apa melainkan dengan keizinan Allah. Tetapi dari segi sains je, dia ada teori-teori yang boleh menyokong perkara-perkara yang berlaku. Jadi saya membuat perbandingan bahawa ia samalah dengan kita katakan teori apa, selagi kita boleh berada di dalam satu medium yang mana burung boleh faham dan kita boleh faham medium penghantaran burung tersebut, maknanya dia ada satu, kita kena buat satu profiling lah, satu identity. Saya punya bidang pun satu lagi ialah mengkaji bahagian identity. Mungkin selepas ni lah kita boleh cakap sembang bab topik identity jugalah, macam kita kata apa, cap jari kita, mata kita semua mempunyai identiti berbeza setiap orang kan. Ini pun Allah jadikan semula jadinya memang berbeza pada manusia yang digunakan sebagai teknologi untuk berkomunikasi. Cap jari ya, cap jari itu berlainan, itu antaranya lah, tapi ini nanti topik lain lah pula. Tapi maknanya di sini saya nak highlightkan komunikasi tanpa wire, makna wireless ni dah bermula dilihat berlaku di antara kisah burung Hud ni lah. Ini satu contoh yang terbaik lah. Okey, nanti saya cuba sambung. Jadi ia menunjukkan bahawa teknologi komunikasi ni dia adalah satu seni yang memerlukan imajinasi yang tinggi, kreativiti daripada manusia tu sendiri untuk imagine dan menyelesaikan menggunakan teknologi komunikasi sumber-sumber yang Allah buat pada kita dan mentafsirkan dia membina teknologi inovasi yang boleh mengaplikasikan ilmu-ilmu komunikasi di seluruh alam. Ini yang saya cuba highlightkan lah. Okey, ini berkaitan juga dengan persoalan Ustaz tadi. Dia bentuk cara atau medium kita nak berkomunikasi ni antaranya melalui biologi lah. Yang kita katakan gesture, body language, cara kita bercakap, air muka kita, isyarat tangan, itu bentuk biologi ya. Bentuk biologi. Binatang pun dia menggunakan banyak bentuk-bentuk biologi untuk berkomunikasi. Contohnya ikan lumba-lumba, dia goyang ekor dia tu, ada makna tu. Goyangan ekor daripada ikan lumba-lumba tu mempunyai maksud tertentu. Kemudian komunikasi grafik, contohnya kita baca majalah, surat khabar dan sebagainya, petanda jalan, image komputer, itu secara grafik lah, secara image. Dan bidang saya yang ni lah, komunikasi gelombang. Sama ada gelombang itu bergerak melalui udara, air, ke angkasa, gelombang bunyi. Gelombang bunyi juga digunakan untuk membawa maklumat, membawa informasi supaya telinga manusia boleh terima. Mungkin satu ketika nanti gelombang bunyi boleh juga menyebabkan manusia berkomunikasi dengan haiwan. Wallahualam. Tetapi bagi saya ia adalah satu kemungkinan. Kenapa? Sebab dia sudah ada kajian yang telah dilahirkan kebelakangan ini menunjukkan bahawa gelombang bunyi boleh digunakan untuk mencari profiling, kita kata profiling penghantaran maklumat daripada haiwan. Kemudian gelombang pembawa elektromagnet macam radio, program TV, mikrofon, dan yang paling menarik ini saya cukup sukalah, gelombang cahaya. Cahaya digunakan untuk menghantar maklumat. Contohnya apa? Contohnya kita pakai apa? Line TM tu lah. Kabel, dia pakai kabel fiber optik. Itu menggunakan cahaya dihantar dalam kabel fiber tersebut, di mana maklumat dibawa menggunakan partikel dalam cahaya, maknanya dalam kita kata zarah cahaya. Itu satu konsep yang saya rasa akan membawa perubahan yang sangat besar di masa hadapan. Saya cuma nak kongsi, bila saya sebut gelombang cahaya ni, saya nak kongsi pengalaman saya masa saya interview oleh seorang penilai luar untuk kenaikan profesor lah, mungkin saya sharekan pengalaman tersebut. Dia akan ada kaitan dengan gelombang cahaya dan juga
kisah yang berlaku iaitu kisah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan nak dengar tak? Ustaz Syami, boleh saya teruskan? Silakan, Prof. Perbincangan Sangat mengenai menarik. gelombang cahaya. Kita sentuh sikit. Saya ditanya soalan oleh seorang penilai luar semasa interview profesor lebih kurang 8 tahun yang lalu lah. Beliau bertanyakan kepada saya, boleh ke manusia ni bergerak di antara satu tempat ke satu tempat dalam kelajuan yang sangat cepat, kurang daripada 1 minit. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh jawab soalan ni, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat profesor lah. Sebab soalan itu ditanya kepada saya. Jadi saya alhamdulillah lah, saya memang mengajar bahagian gelombang, teknologi gelombang di universiti. Jadi saya cuba, ini pun saya dapat daripada inspirasi daripada pelajar saya yang saya katakan bercakap mengenai burung hut-hut tadilah. Jadi saya cuba kaitkan dengan saya cuma cakap lah, saya cuma bagi tahu kepada penilai tersebut bahawa ya, mengikut teori dia sesuatu yang boleh selagi kita ada satu kenderaan yang dibina menggunakan halaju cahaya, insya-Allah saya kata manusia itu boleh bergerak sepantas cahaya. Itu jawapan saya kepada. Itu sahaja jawapan dia. Ya, kemudian kenapa saya boleh bagi jawapan tersebut? Sebab saya terfikir ketika itu apa yang berlaku dalam kisah Isra' Mi'raj. Rasulullah berpindah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekelip mata. Kita tak boleh nak ukur dengan mata kita, betul tak? Jadi dia naik apa? Baginda naik apa? Rasulullah naik apa ketika itu? Beliau menaiki burak, kan? Burak ialah satu kenderaan yang bergerak sepantas, lebih saya kata analogi lah, ini analogi lah, sepertilah sepantasnya cahaya. Dan cahaya juga kita katakan sumber kejadian kepada para malaikat. Jadi ini yang saya buat analogi yang hampir sama, dan saya berdasarkan teori gelombang, memang saya nampak ada possibility kalau kita tengok drama ataupun tuan-tuan tengok teleport lah, kita ada cerita space Stargate ke? Dululah drama ke apa? Stargate lah, tuan-tuan ingat ada portal, anda lalu dekat portal tu, kemudian ada cahaya memancar dan anda pergi back to time ataupun melalui medium perantaraan yang lain. Sebenarnya kebanyakan teknologi komunikasi dia dilahirkan daripada filem, sebab itu saya tanya filem. Filem. Jadi ini sebenarnya dah dibuat di barat. Dan yang terbaru ini, rupa-rupanya yang saya katakan kisah seperti mana analogi yang berlaku pada Nabi Muhammad ketika itu adalah ditemui di Amerika, dah menemui satu cara teknik menggunakan laser. Laser iaitu gelombang cahaya lah. Bagaimana dia boleh menggerakkan partikel, menggerakkan zarah menggunakan cahaya. Cuma mungkin ambil masa sikit lah nak bina satu kenderaan yang boleh bergerak dengan selajunya sepertilah cahaya atau kita kata kilat lah, sepantas kilat. Itu ada peluang tu. Memang kalau ikut teorinya memang mempunyai peluang yang besar untuk berjadilah. Okey. Jadi salah satu ada komen dari kita punya daripada Puan Lila ni. Yang tadi Prof siapa kata boleh jawab soalan tu dia jadi profesor. Agak-agak jawapan ni boleh terima tak Prof? Sebab kata kenapa Nabi possible, sebab Nabi waktu Isra' tu ditemani oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril tu sendiri daripada cahaya. Ya. Jadi mungkin kebarangkalian cahaya di situ menyebabkan kemungkinan boleh bergerak dengan sepantas itu lailatan dalam satu malam saja, kan? Ya, so, saya menggunakan analogi tersebutlah. Saya menggunakan analogi tersebutlah, tetapi saya nak kata bahawa itu nak dibuktikan secara statement yang kukuh tu agak sukarlah. Saya cuma boleh berkata kemungkinan besarlah. Kita tidak tahu apa hikmah kejadian tersebut, kan, hanya Allah yang, dan kita tak ada capability lagi nak membuktikan kejadian tersebut sebab benda tu bukan berlaku pada zaman kita dan kita tidak ada bukti-bukti sahih ia berlaku. Cuma daripada kisah-kisah lah, maklumat-maklumat yang berlaku atau kita ke hikmah, antara mungkin hikmah berlakunya kisah Isra' Mi'raj, Allah menunjukkan bukti kekuasaannya supaya kita mengkaji apa yang berlaku di sebalik itu, kan.
Okey. Dan itulah juga yang bakal digunakan kalau tuan-tuan biasa dengar SpaceX tak? Siapa? Elon Musk. Elon Musk orang yang tengah buat Tesla, yang owner Tesla sekarang ni, dia buat SpaceX untuk membawa manusia ke planet Marikh. Jadi nak bawa manusia ke planet Marikh tidak ada cara lain melainkan menggunakan gelombang cahaya. Okey, kita teruskan. Ada banyak masa lagi Ustaz. Saya nak tunjukkan di sini, kalaukah saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua imagine lah, kalaulah diciptakan satu cermin mata, yang anda pakai cermin mata tu anda boleh nampak segala gelombang yang ada di depan anda. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di rumah kita berapa banyak alat yang mempunyai gelombang. Cuba bilang tengok, cuba tuan-tuan dan puan-puan bilang berapakah jumlah alat di dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai gelombang. Kalau kita boleh pakai cermin mata, kita akan nampak satu cermin mata yang boleh menunjukkan sinaran gelombang-gelombang di sekeliling kita, kita akan nampak sesuatu yang sangat padat. Sesuatu yang sangat padat di hadapan kita. Tapi sekarang ni kita tak boleh nampak lah, kecuali apa kita kata yang boleh nampak ialah cahaya lampu lah. Itu salah satu gelombang, dia panggil visible light ni. Tapi yang lain kita susah nak nampak dengan mata kasar kita lah. Tetapi realitinya sebenarnya di hadapan kita, di sekeliling kita terlalu banyak, sangat padat dengan gelombang. Kalau kita itu saya katakan di rumah saja kita dah ada banyak mana gelombang yang mengelilingi kita, betul tak? Itu satu kehidupan kita, cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak mungkin kita akan rasa takut juga sebenarnya. Tengok gelombang yang terlalu banyak di sekeliling kita. Jadi bidang yang saya katakan saya mengkaji ialah bidang inilah, radio frekuensi dan microwave. Dia ada kategori ada kategori gelombang yang sangat selamat untuk digunakan dan mempunyai impak penggunaan yang sangat besar, dan ada juga gelombang-gelombang macam X-ray dan gamma ray, radiasi yang menyebabkan tak boleh expose secara direct ya. Ini fungsi-fungsi gelombang yang ada yang Allah ciptakan, yang sebenarnya digunakan, gelombang-gelombang ini digunakan untuk menyelesaikan dan memudahkan kehidupan manusia sehinggalah ke hari ini. Jadi visible light ini yang ni aja kita boleh nampak lah, yang lain tu kita tak berapa nampak. TV, gelombang TV apa semua kita tak boleh nampak lah depan mata kita bentuk gelombangnya. Okey. Sekarang tadi Ustaz tak sempat sentuh pasal komunikasi dengan haiwan kan. Kalau nanti saya cuba sentuh sikit lah sebab dah ada slide sikit. Pasal kita sembang tadi pasal burung hut-hut kan. Jadi sebenarnya haiwan juga dia mempunyai cara kisah kaitan dengan kisah burung hut-hut dan juga semut. Jadi sama ada dia secara visual, secara bunyian, suara. Haiwan juga boleh menggunakan macam serigala dia menyalak. Bila dia menyalak tu dia ada makna lah. Kemudian tactile ni maknanya sentuhan. Binatang juga menggunakan sentuhan, macam anjing dia menjilat tu maknanya dia ada sesuatu lah. Dia nak maksud di sebalik itu. Kemudian dari segi chemical ni, bahan kimia, ini juga menghasilkan maklumat komunikasi yang tertentu. Contohnya semut. Semut ni dia digunakan juga bau-bauan. Bau-bauan dia punya sesungut tu boleh menggunakan bau-bauan untuk berkomunikasi di antara semut. Ini satu contoh lah bagaimana komunikasi berlaku. Jadi tadi kita tengok mesin dengan mesin boleh berkomunikasi. Yang belum ada ialah komunikasi antara manusia dengan haiwan. Tetapi ada kajian yang dibuat yang menampakkan ada potensi kajian menunjukkan bagaimana mereka, sebab kalau kita nak kata komunikasi di kalangan semut ni, saya ambil contohlah di dalam banyak kajian telah dibuat bahawa menunjukkan bahawa sebenarnya dia menggunakan bau-bauan, sentuhan, pergerakan dan bahasa badan untuk berkomunikasi sesama semut.
Dan satu lagi ini yang gelombang bunyi. Ini mungkin juga boleh dibuat kajian lah, bidang saya lah, gelombang bunyi ni. Kemudian dia menggunakan trophalaksis ni ialah satu teknik di mana dia menggunakan perkongsian makanan itu untuk membawa maklumat. Ini yang dikaji lah, yang telah dikaji oleh Barat sebenarnya. Jadi contohnya ialah kalau dia nak memanggil, ini berdasarkan kajian yang dibuat, dia nak memanggil antara semut ni. Kajian ni dibuat banyak tahun dah, menggunakan mikrofon yang kecil, mini mikrofon, mikrofon. Dia letak di dalam sarang semut. Dan dia dapati bahawa bila dia bergeser, semut ni sebenarnya bergeser. Kalau anda rajin perhati, semut bila dia berjalan dia mesti macam bertemu, bergeser kan. Sebenarnya geseran itu adalah menghasilkan gelombang. Dan gelombang itu menyebabkan ada maklumat tertentu. Gelombang itu disebut sebagai gesture. Dan dia gelombang yang dihasilkan itu mempengaruhi tingkah laku antara semut. Especially kalau kita tengok kelompok koloni semut tu. Dan dia daripada kajian ni juga dia dapat lihat bahawa ratu semut ni, queen dia. Ratu semut ni juga mengeluarkan getaran bunyi yang macam memberi some kind of order lah, perintah supaya semut ni diam sekejap kalau ada macam ancaman nak berlaku. Jadi kalau ada ancaman ke apa ke, ini daripada hasil kajian yang dia letak mikrofon tu lah. Dia dapati bahawa semut-semut ini diam sekejap untuk beberapa jam. Kalau dia merasakan ada something nak bergegar ke, atau queen ni dapat maklumat yang mengatakan ada alarm lah, ada sesuatu yang ancaman akan berlaku. Jadi ini yang membezakan profiling. Itu saya kata profiling. Identiti gelombang itu boleh digunakan, dikaji, yang akan mungkin masa hadapan menunjukkan kita boleh membuat kajian bahawa berdasarkan identiti gelombang yang dihasilkan oleh semut ini, manusia boleh berupaya, berpotensi untuk memahami bagaimana semut berkomunikasi. Dan di Florida ada kajian juga menunjukkan bahawa perkongsian makanan itu membawa juga maklumat di antara semut yang lebih tua dengan semut yang lebih muda. Ini berdasarkan maklumat yang tuan-tuan dan puan boleh kaji lagi lah, boleh baca nanti. Ada banyak artikel mengenai ini. Jadi yang saya nak highlightkan ialah dengan adanya teknologi komunikasi dia menyebabkan kita boleh memungkinkan kita untuk membuat kajian ke atas semut, di mana di dalam Al-Quran pun telah menceritakan kisah mengenai semut ini. Ini mungkinlah kelebihan bila kita ada teknologi komunikasi yang boleh sampai ke level boleh buat kajian, mendapatkan profil cara semut itu berkomunikasi. Jadi tidak mustahil kita boleh berkomunikasi dan boleh tahu dan boleh membuat sistem atau alat yang boleh berkomunikasi, melihat komunikasi mereka. Okey, saya sentuh sikit Ustaz. Apa kita bercakap berkomunikasi, apa kaitan dalam ajaran Islam kita ni? Ini yang saya rasa penting untuk menjawab impak yang Ustaz kata tadi, kesan dia dalam kehidupan kita lah dari segi dakwah lah. Prof, ya. Jangan sekali saya minta sebab saya terlalu teruja. Prof, sebab tadi saya takut dah masuk poin lain nanti macam tak sempat nak ambil semangat enamel tadi tu. Ya. Mungkin Prof boleh explain. Saya macam Prof pernah sebut dekat dalam kita punya grup WhatsApp bila kita berbincang tentang topik ni, iaitu menariknya semut ni dia kan duduk bawah tanah kan Prof kan? Dekat sarang semut bawah tanah. Jadi macam mana sains menjelaskan iaitu macam mana semut tu boleh mendapat information yang ada kedatangan tentera-tentera Nabi Sulaiman. Sedangkan tentera Nabi Sulaiman pada waktu itu dia tak ada pun dekat sekitar yang boleh dinampak dengan jelas. Tapi macam mana maklumat tu sampai kepada Ratu Semut, sampai ternyata dalam ayat 18 surah An-Naml tu Ratu Semut bagi tahu dekat dia punya anak buah dia tu, anak-anak semut tu, bahawasanya akan masuk dalam sarang sekarang sebab akan ada kemungkinan tentera-tentera Nabi Sulaiman akan lalu dia akan pijak kita nanti. Soalan daripada mana dia tahu tu? Sedangkan ini jawapan dia. Yang tadi ni calling out tadi. Calling out. Maknanya ratu ni mengeluarkan arahan. Bila ada berlaku
tentera tu bergerak, dia dalam satu keadaan yang jumlah yang besar, dia menyebabkan vibration, gelombang. Jadi dia menyebabkan gegaran. Jadi ratu ini dia ada di sini, dia dah tunjuk kata ratu ni dia boleh mengeluarkan satu gelombang yang boleh menyebabkan semut-semut ni mengikut perintah dia. Ini telah dibuat daripada kajian daripada barat. Mereka lebih awal mengkaji sebenarnya. Ini telah menunjukkan bahawa dia ada satu profil bahawa kelompok semut daripada sarang yang lain pun dia akan ada satu bentuk profil yang berbeza di antara komunikasi antara semut tu juga, daripada sarang yang lain ke sarang yang lain. Jadi ini telah dibuktikan bahawa ada satu melalui getaran, vibration dan juga bunyi yang dikeluarkan oleh ratu ini yang menyebabkan semut-semut ini mendengar perintah. Ini memang telah dikaji oleh barat. Kita je belum sampai ke tahap itulah, kemampuan itulah. Okey. Saya sentuh sikit komunikasi perspektif daripada sudut pandangan Islam. Yang pertama ialah ini ada kaitanlah dengan kita katakan Malaysia ini sebenarnya di Asia Tenggara antara negara yang paling banyak melayari social media. Kajian menunjukkan yang terkini sejak pandemik ini menunjukkan masa rakyat Malaysia melayari social media adalah meningkat dengan mendadak. Jadi dan ia menunjukkan bahawa ramai juga dari segi aspek yang kita kata netizen banyak juga lahir. Bila social media semakin aktif, netizen pun banyaklah juga lahir, dan jadi inilah yang kita katakan mengubah landscape komunikasi di kalangan masyarakat kita lah, terutama orang Islam. Antaranya ialah yang kita perlu tekankan aspek ialah kaulan sadida, iaitu perkataan yang benar sahaja yang kita tuturkan. Benda-benda yang tidak berbohong, bukan dusta, bukan fitnah. Kemudian kaulan balighah, cara berkomunikasi dengan keadaan yang tepat, efektif. Jadi saya mengambil kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah lah kepada pihak Tadabbur Center kerana menggunakan platform media sosial yang sangat bagus untuk mengaplikasikan semua konsep ini sebenarnya. Kemudian kaulan makrufah, berkata-kata yang baik, perkataan ada santun, ada kesantunan, tidak kasar, ayat yang disusun tidak menyakitkan, cara komunikasi. Kadang-kadang lah pengalaman saya pun dengan para pelajar pun kadang-kadang dalam social media ni sangat aktif bertulis, tetapi bila berjumpa bersemuka, kita boleh tengok orang tu tak, dia berkomunikasi secara bersemuka berlainan dengan dia berkomunikasi dalam media sosial. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan setuju tak? Kadang-kadang kita jumpa orang di luar, dia tak berapa cakap banyak, tetapi dalam social media dia sangat aktif berkomunikasi. Betul tak? Jadi ini satu senario yang berlaku pada ketika ini. Kemudian kaulan karimah, ucapan yang mulia, menghormati. Kadang-kadang student ni pun kadang-kadang hantar email tak bagi salam dan tak ada ucapan terima kasih. Ini yang berlaku lah di senario, mungkin para pelajar, mungkin guru-guru pun menghadapi situasi begini ya. Berkomunikasi dengan pelajar, berkomunikasi dengan orang tua, adab berkomunikasi dengan yang lebih muda. Jadi dia perkara-perkara ini perlulah kita selalu nasihati, perlu kita selalu bangkitkanlah. Walaupun canggih mana teknologi komunikasi pun, kita ada adab-adab yang perlu kita bentuklah ya, didik di kalangan, terutamanya di kalangan generasi yang ada ni lah, yang baru. Kemudian dengan kaulan layyina, lemah lembut, suara yang enak didengar, tidak ramah, tidak menyentuh hati. Ini semua boleh diaplikasikan dalam media sosial contohnya. Kemudian kaulan maisurah, mudah difahami, dia tidak disenang disalah tafsir. Ini satu masalah. Kadang-kadang kita hantar emoji atau stiker, dia boleh ditafsirkan dengan bermacam-macam maksud. Betul tak?
tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hantar emoji pun orang dah boleh tafsir macam-macam, betul tak? Ini satu persoalan yang sangat kita boleh, yang saya tunjukkan ini kerana dia ada kaitan dengan data yang saya nak paparkan di sini ya. Kalau kita tengok trend seluruh dunia sehingga April 2021, 99% seluruh dunia memang menggunakan smartphone untuk bersosial. Ini data yang terkini. Dan ada juga, ini daripada satu sumber lah, ada banyak lagi sumber lain, dan kita dapati juga bahawa untuk menyampaikan berita, 82% orang gunakan social media untuk menyampaikan berita. Dan didapati tak kira lelaki atau perempuan sama saja bilangannya, hampir-hampir ya. Dan kita dapati bahawa yang maknanya TV dah menurun lah. Orang dah tak tengok TV, orang tengok semua social media banyak. Social media banyak dengan TV. Tetapi print media pula macam buku-buku buku e-book apa semua, kita dapati lelaki lebih sikit daripada wanita. Dari segi tu. Kemudian increase in online digital activity ya. Banyak orang tengok filem, semua online digital. Pembelian juga online. Spending more time online. Ini semua data-data yang menunjukkan mendengar muzik pun banyak dengar online. Ini semua yang kita katakan impak yang berlaku pada especially ketika pandemik ini. Dan ini yang paling penting saya nak tunjuk ni. Malaysia ni di nombor ke-13. Satu hari kita spend lebih kurang 3 jam. 3 jam ni sejak Januari lah. Mungkin sekarang mungkin boleh jadi dah naik anak tangganya. Malaysia dulu, tahun lepas, masa pandemik baru bermula, kita di line ni, belakang ni. Belakang line putih ni, 2 line belakang putih ni. Sekarang, imagine dalam beberapa setahun lah, lebih kurang setahun, kita dah naik ke tangga 13 sebagai negara yang paling banyak menghabiskan masa di dalam sosial media. Di mana secara purata dalam 3 jam satu hari, bila campur-campur masa kita habiskan 3 jam satu hari tu, masak pun tak sampai 3 jam, betul tak? Kita solat baca Quran ada tak sampai 3 jam? Ini ya. Dan Filipin nombor 1. Nombor 1. Dan kalau kita tengok negara maju macam Korea Selatan kat mana? Korea Selatan walaupun dia punya internet capability dia sangat laju, tetapi dia duduk second last, yang kedua terakhir. Masa yang dihabiskan di dalam social media. Maknanya rakyat dia sudah boleh handle lah. Kenapa saya cakapkan perkara ni? Dulu South Korea mengalami masalah yang sama dengan kita. Banyak masa dihabiskan ke social media. Tetapi sekarang dia dah boleh kawal, kontrol rakyat dia. Jadi ini impak yang saya katakan sama ada memberi kesan kepada ekonomi, sosial dan politik. Ini impak antara yang kita kata ni lah, kesan-kesannya. Sebelum saya habiskan sedikit lagi, ialah ini yang saya katakan banyak ketagihan online, video game. Pada tahun 2015, South Korea Selatan adalah negara pertama mewujudkan klinik rehab untuk mengurangkan ketagihan permainan video di kalangan generasi muda. So dia mewujudkan satu klinik rehab pula. Dia terpaksa menggunakan gelombang untuk mengurangkan ketagihan bermain game. Ini satu impak negatif lah. Yang positif kita banyak dah berbicara tadi kan. Kemudian gangguan, terlalu banyak notifikasi, nak tidur pun tak boleh. Masa fokus sepatutnya fokus masa tu untuk bekerja, kita banyak social media lah, mungkin buat TikTok apa ke. Ini yang kita katakan banyak gangguan, disturbance, distraction di tempat bekerja contohnya. Kadang nak tidur pun mesej masuk lagi kan. Penyebaran berita tak benar, ini yang kita Ustaz sebut tadi, fitnah berleluasa. Kemudian kurang interaksi sebenar atau nyata. Ini yang saya katakan, kadang-kadang kita tengok orang ni, nak tahu personality seorang, kita kena berinteraksi secara bersemuka. Barulah kita nampak
cara berkomunikasi yang lebih tepat. Kadang-kadang kita di belakang skrin ni, di belakang media sosial ni, dia tidak menggambarkan sangat personality orang tersebut. Jadi ini mungkinlah satu kajian juga boleh dibuat, macam mana kita nak mengenali seseorang lah, sama ada melalui media, social media ataupun di luaran lah. Meningkatnya jenayah cyber, ini pun antara isu lah. Impak positif, sepatutnya dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat canggih ketika ini, kita memang mengharapkan maklum balas cepat, kita jarak yang jauh didekatkan, kita tak boleh jumpa keluarga. Ini cara yang kita berkomunikasi, senang berkongsi idea, senang nak berdakwah, macam Tadabbur Center buat, senang nak berdakwah. Orang barat menggunakan platform social media ni untuk melancarkan agenda dakwah dia, orang sangat power. Jadi kita pun sepatutnya menggunakan teknologi komunikasi ini untuk melakukan sebaik-baiknya jalan untuk dakwah. Platform yang senang untuk berniaga, kemudian maklumat dihantar dengan segera, boleh buat iklan dan mengurangkan kertas. Ini antaranya. Jadi saya nak highlightkan juga adab komunikasi, antaranya kita di dalam social media kita kena fahamlah adab-adab kita berkomunikasi. Walaupun teknologi itu ada, kita kena bayangkan juga macam mana penerimaan orang itu apabila kita menulis sesuatu. Kadang-kadang kita berkomunikasi, kita nampak satu side saja, kita tak nampak side orang yang nak menerima. Kita tak bayangkan macam mana penerimaan orang atas apa yang kita buat. Itu yang satu yang sukar nak dilaksanakan. Langkah kedua ialah kita mengikuti perilaku macam mana online, macam itulah juga kita di luar. Kehidupan kita yang sebenar. Kemudian langkah yang seterusnya ialah kita perlu tahu di mana kita nak guna teknologi itu. Ada contoh, saya bagi contoh ya. Contohnya kita menggunakan teknologi komunikasi ni, tapi kita lupa bahawa benda itu dipaparkan kepada publik. Kadang-kadang tersilap tekan jadikan public. Sepatutnya kita nak buat private, kan? Nak buat private, tertekan pula public. Mungkin ketika itu terlupa dengan auratnya, terlupa dengan kita bercakap itu mungkin menyentuh seseorang, tetapi kita buat benda tu public. Sebenarnya kita nak buat benda tu private. Itu contohlah. Dan yang keempat, menghormati masa orang lain. Ini antara adab-adab kita berkomunikasi menggunakan teknologi komunikasi. Ini saya cuma boleh tunjukkan secara laju lah. Maknanya teknologi komunikasi dalam menggunakan RFID contohnya, untuk macam Ustaz kata tadi, tak perlu buka tingkap dan sebagainya lah. Ini yang antara berkaitan dengan kajian yang saya laksanakan. Saya cepatkan sedikit. Yang ni dengan company yang kita buat dengan syarikat Jepun untuk kilang, memperbaiki sistem komunikasi di dalam kilang. Ini smart meter. Smart meter ni maknanya orang tidak perlu, pembaca daripada TNB lah, tidak perlu mengambil bacaan elektrik meter datang ke rumah. Maknanya maklumat tu terus daripada meter elektrik rumah kita tu terus dimasukkan ke dalam talian internet ataupun talian telefon. Ini yang kita kaji jugalah. Ini untuk kesihatan. Macam mana kita sekarang ni kesihatan banyak duduk di rumah. Jadi teknologi komunikasi banyak membantu untuk mengawal kesihatan. Kita boleh kawal sendiri kesihatan, monitor sendiri kesihatan kita di rumah. Ini yang antara yang dibuat. Ini untuk agriculture dan juga untuk aquaculture. Ikan, udang. Maknanya kita letakkan alat komunikasi di tengah kolam, dia boleh menghantar maklumat dalam jarak jauh. Ini antara contoh lah. Jadi saya nak akhiri kesimpulan perbincangan ini ialah teknologi komunikasi ialah kita mengakui sebenarnya kewujudan, kebesaran Allah dan keesaan kepada Allah. Ini sebenarnya teknologi. Dia sebagai alat yang menguatkan lagi, membuktikan lagi bahawa ianya adalah satu kebesaran dan membawa kita lebih memahami keesaan kepada Allah. Dan kita perlulah bersifat terbuka dalam menerima perubahan apapun perubahan yang berlaku, dan bagaimana kita nak mengurus diri kita supaya boleh mengintegrasikan teknologi tersebut dengan ciri dan
ajaran agama kita, itu yang lebih penting. Dan menggunakan kelebihan teknologi ini untuk sebagai medan perjuangan agama, itu yang lebih penting sebenarnya. Dan mudah-mudahan dengan kewujudan teknologi komunikasi inilah akan membuka ruang dan peluang untuk kita melakukan lebih banyak kajian. Macam saya katakan tadi, mungkin satu ketika kita boleh menggunakan teknologi cahaya untuk bergerak dengan sepantas-pantasnya dan juga berkomunikasi dengan haiwan. Wallahu a'lam. Jadi sebagai penutup, sebelum saya serah kepada Ustaz, ia memerlukanlah kematangan mental, fizikal, emosi dan rohani untuk kita mentransformasikan bagaimana kita nak jadi orang yang bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi. Inilah satu cabaran dan satu kematangan yang perlu kita bina. Okey, insya-Allah ya Ustaz. Saya serahkan balik kepada Ustaz. InsyaAllah, barakallahu fikum. Terima kasih pada doktor kerana membentangkan satu topik yang sangat menarik pada malam ini, membongkarkan bagaimana sains menceritakan berkenaan dengan berkenaan dengan teknologi komunikasi. Saya sendiri terinspirasi bila Prof sebut tentang teknologi wireless. Bahkan mungkin boleh tak Prof saya katakan di samping kita kata tadi hud tu ada kajian mengatakan itu adalah wireless pertama yang berlaku. Semut pun dari sudut getaran tu sendiri Prof, adakah ada kaitan dengan wireless punya konsep? Getaran yang semut buat tu ada kaitan dengan wireless konsep juga kan? Ya, gelombang. Dia berkaitan dengan gelombang. Jadi kita boleh faham. Okay. Gelombang maknanya kita kena faham bentuk profil gelombang tu. Apa yang dihasilkan daripada semut tu, dia akan membentuk satu profil, satu identiti. Jadi itu yang kajian yang bidang saya juga boleh membantulah. Ini ada soalan. Prof. Cuma saya nak recap sikit. Cuma yang tadi saya tertarik dengan ada satu komen daripada Puan Rafidah tak silap saya. Bila mana menariknya semut dapat tahu kehadiran Nabi Sulaiman tadi itu disebabkan gegaran yang telah dilancarkan oleh Ratu Semut. Dan hebat juga Allah mendatangkan cerita Ratu Semut berkomunikasi juga kepada dia punya anak-anak bawahan tu dengan teknik gegaran juga. Maksudnya same konsep digunakan. Seolah-olah penyampaian kita akan jadi efektif kalau kita menggunakan kaedah yang sama dengan pendengar kita inginkan. Same frekuensi lah nak katanya, same frekuensi, same konsep, same wave, maka message tu dah nak sampai. So dia terima pun dengan gegaran, dia sampai pun dengan gegaran. Saya tertarik dengan kajian daripada Amerika Syarikat berkenaan dengan gegaran semut tadi kan. Dan hebatnya semut berdisiplin, dia boleh senyap sekejap bila ada ancaman tadi kan, Prof kata tadi kan. Bila ada ancaman dia boleh senyap sekejap. Terima kasih Prof atas satu pembongkaran yang saya pun baru dengar pada hari ini. Baik, saya nampak ada soalan Prof. Antaranya adalah di sini Puan Lili Lalina ada tanya soalan. Mungkin Prof boleh explain, dia bertanya. Prof nampak tak soalan ni? Apa pandangan Prof mengenai telepati atau extrasensory perception? Ada study tak tentang perkara ni Prof? Okey, telepati macam halusinasi lah kot saya katakan. Macam dia macam ni, sebenarnya telepati ni dia ada kaitan dengan gelombang otak. Gelombang otak ya. Dia gelombang otak pun sudah banyak orang buat kajian. Saya pun ada juga sedang ada rakan-rakan minta bantuan saya jugalah untuk membuat profiling. Kalau kita kata ada kalau kita tengok ada orang membaca ayat Quran dan didapati mengubah molekul air itu. Ada kajian lah air Zam-Zam kan. Jadi contohnya lah saya tengah melihat possibility kemungkinan apabila different ayat Quran dibaca, dia akan mengeluarkan profiling yang berbeza berdasarkan frekuensi dan pitching dia. Frekuensi dan pitching bacaan ayat Quran itu dia boleh membawa satu identiti berbeza kepada orang yang menerima bacaan tersebut. Mungkin dia rasa lebih tenang kan. Ini memang kajian yang perlu lebih mendalam lah, maknanya kena ada buat profiling untuk melihat kesan gelombang bacaan ayat Quran apabila kita mungkin ada boleh membawa, ada kaitan dengan telepati lah, mungkin boleh menenangkan, begitulah, boleh apa, mengurangkan rasa macam orang kata nak bunuh diri ke, macam tu lah. Jadi telepati ni
satu possibility lah saya katakan. Kalau dari segi gelombang, ia sesuatu yang boleh dibuat. Cuma mungkin alatnya kena mungkin tak secanggih sekarang lah. Sekarang belum lagi canggih untuk sampai ke tahap yang boleh buat alat yang betul-betul boleh fokus untuk menyelesaikan masalah yang kita nak kaji itulah. Mungkin boleh. Tapi dari segi teorinya, dari segi perlasaan dah ada, dah start lah, dah mula dah boleh buat kajian mengenai kesan gelombang dalam pelbagai medium. Mungkin Prof, kalau saya nampak tiba-tiba saya boleh terrelate dengan satu ayat dan surah An-Naba berkenaan dengan Allah sebut berkenaan apa? Pasangan dalam syurga tu nanti, antara sifat pasangan dalam syurga tu adalah uruban atraba. Atraba ini maksudnya adalah sebaya. Dan ada tafsiran menyebutkan sebaya dekat sini bukanlah kita menghargai umur yang sama pada pasangan, tapi kita menghargai keseragaman cara. So dekatnya kenapa berlaku balahan antara suami isteri adalah disebabkan suami faham isteri, isteri faham suami. Kita ada cara fikir yang berbeza dan masing-masing tak appreciate cara fikir yang berbeza itu. Tetapi menariknya dalam syurga ni, sebab dia kaitan dengan telepati kan, dari sudut kita nak orang faham kita tanpa kita memberitahu tentang apa yang kita sedang rasa. Itu mungkin telepati lah. So dengan telepati kita dapat rasa apa benda, apa yang orang tu rasa tanpa dia bagi tahu. Jadi saya nampak mungkinlah tak ada lagi sampai sekarang tentang teknologi tu, seperti mana Prof sebutkan tadi, tak ada lagi secanggih itu untuk membuat teknologi telepati pada hari ini. So mungkin Allah nak sparekan nikmat tu kat dalam syurga kot Prof, ke macam mana? Ataupun akan ada possibility that kind of technology akan berjaya di create sampai mungkin akan menyebabkan masalah-masalah perbalahan rumah tangga hari ini dengan teknologi telepati, apa kita tahu apa yang sedang difikirkan, menyebabkan mungkin barangkali perbalahan rumah tangga akan kurang berlaku, ataupun memang itu antara teknologi yang Allah sparekan untuk kita nikmati dalam syurga nanti kot Prof, ke macam mana Prof? Berat ni Ustaz, soalan Ustaz ni. So, saya rasa cuma saya boleh sentuh dari segi bidang saya lah kot sebenarnya manusia ni pun dia macam dia boleh magnetize dia boleh dimagnetkan, dia ada gelombang. Sebab tu kita kalau tengok kenapa kita senang disambar peti. Kenapa kita senang boleh disambar peti? Sebab badan kita juga consider sebagai medium yang boleh mengalirkan arus elektrik. Disebabkan oleh static effect itulah, elektromagnet yang berlaku di sekeliling kita dan juga badan kita. Itulah yang saya boleh cakap. Nak explain kejadian yang Ustaz minta saya cakap di syurga tu, saya tak boleh sampai lagi lah. Yang saya cuma boleh kaitkan ialah kesan pada badan kita ialah, sebab itu kalau kita masuk makmal, kita diminta untuk pakai proper kasut yang ni supaya kita nak bumikan badan kita supaya tidak apa-apa electrostatic effect, electromagnetic pulse yang kena pada kita tidak inilah. Sama juga konsep dia, kenapa kita naik kapal terbang kita kena offkan handphone. Kenapa kita pergi kedai minyak, kedai petrol, kita kena offkan handphone. Sama juga konsep dia, makna dia ada ketika akan berlaku electromagnetic pulse, high electromagnetic pulse, terutama bila kita dapat panggilan telefon, dia akan ada electromagnetic pulse yang tinggi terhasil daripada radiasi pancaran signal yang diterima ke handphone. Jadi menyebabkan dia akan boleh spark api di petrol tersebut. Samalah konsep dia dengan manusia ni, kita ada juga efek yang lebih kurang macam tu jugalah. Cuma serupa juga di dalam kapal terbang, kita kena offkan handphone bila nak naik flight kan. Sebab dia akan, handphone itu bila katalah tiba-tiba terima panggilan masa tengah fly naik ke udara, dia punya electromagnetic pulse, sebab dia tengah ada energi terima ke antena handphone tu, dia boleh mengganggu sistem komputer atau sistem elektronik dalam kapal terbang tu, dipanggil static effect. Itu yang akan menyebabkan boleh jadi terbakar ataupun chip di dalam elektronik tu akan terganggu, menyebabkan failure pada kapal terbang. Itu yang kita katakan konsep yang samalah. Okey, baik. Kita mungkin akan raikan lagi 1-2 soalan aku insyaAllah.
Okay, yang ni Prof mungkin boleh respon secara ringkas daripada Tuan Zaini Syafi'i ni. Soalannya, sekejap saya tengok mana tadi. Ada ke gelombang dengan graviti ni ada hubungan ke Prof? Ya. Ada kaitan okey. Ya. Baru-baru ni ada, bukan 2-3 tahun lepas, ada seorang student Malaysia yang buat PhD di UK kan. Beliau berjaya menunjukkan quantum map kita katakan gravity ke electromagnetic saya tak ingat, tapi maknanya gravity tu adalah satu juga medan dan sekiranya gravity ni terputus, maka habislah bumi ini akan berlanggar dengan matahari. Begitulah konsepnya. Maknanya gravity dia ada satu tenaga yang menghubungkan bumi ni dengan bulan dan juga matahari. Gravity itulah antaranya. Dan gravity itu boleh sekarang ni orang dah buat kajian, boleh nampak dia punya medan-medan tu dalam bentuk medan. Medan apa maknanya boleh nampak corak gravity tu. Itu dah ada kajian dibuat. Okey. Soalan yang terakhir, saya rasa nampak menarik juga. Dia mungkin ada kaitan dengan sihir juga ni, yang seperti mana yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun tu. Ada tak sains menjelaskan tentang komunikasi pukau ni? Sebab saya rasa pukau ni sebab zaman Nabi Musa dulu pun tukang sihir pun ada menggunakan mantra-mantra tertentu untuk menyihir mata-mata orang berada kat sekeliling, sehingga menyebabkan yang bergerak tu sebenarnya tali, tapi orang yang melihat pada waktu itu dia nampak tali yang bergerak itu ular. Ini agak sukar juga ni untuk saya jelaskan. Cuma saya boleh cakap dari segi gelombang tadilah ya. Gelombang ni bila dia ada banyak medium. Ada medium menggunakan cahaya, ada medium menggunakan bunyi, ada medium menggunakan kita kata elektromagnet yang bermacam-macam frekuensi dan channel. Jadi kita nak itu yang saya katakan, memukau ni belum lagi lah kita kata ada pembuktian bahawa dia ada kaitan dengan gelombang. Setakat yang saya tengok ini belum ada lagi pembuktian bahawa pukau itu datang bersama dengan gelombang. Dia cuma mungkin dari segi bacaan sahajalah. Tak ada lagi bukti yang sahih lah. Okey, baik. Soalan daripada Tuan Nordin Saad ni lebih kepada cadangan kerajaan. Sebab kita tak ada presenter burung kerajaan, tapi mungkinlah Prof selaku Prof, kita nak meraihkan jugalah soalan daripada Tuan Nordin Saad ni panjang. Tuan Nordin kita type soalan. Dia tanya sebab kalau ikutkan tadi kebetulan tadi saya buat surah Yasin ada cerita pasal orang luar bandar yang mungkin tidak semaju orang yang berada di bandar. Jadi kalau tengok sekarang ni mungkinlah dari sudut situasi sekarang PDPR terjejas kepada orang luar bandar. So macam mana Prof? Dia siap tanya pandangan Prof, apa sepatutnya dilakukan oleh kerajaan supaya perkara ini tidak bertambah parah. Sebab dia tanya kerajaan tu tapi dia tanya dekat Tadabbur Center. Tapi mungkinlah Prof boleh komen sikit tentang soalan daripada Tuan Nordin Saad ni. Okey, saya rasa daripada segi peranan kerajaan ni kita boleh ambil contoh negara Korea Selatan lah. Korea Selatan pada tahun 2015 bila saya katakan boleh belajar daripada apa yang kerajaan Korea Selatan buat. Pada tahun 2015 bila dia melihat hampir majoriti pelajar dia berumur kurang 15 tahun sangat ketagih dengan video game. Sehingga kan satu hari tu 90% masa dihabiskan dengan video game. Jadi pada tahun 2015 tu kerajaan dia terpaksa mengambil satu tindakan drastik jugalah. Dia buat sistem curfew. Sistem curfew maknanya sistem perintah berkurung. Perintah berkurung ni maknanya umur di bawah certain age, umur remaja ni tidak dibenarkan mungkin dalam pukul 10 malam ataupun pukul 8 malam tu dah tak boleh masuk permainan video game menggunakan internet. Mana dia ada teknologi yang akan off kan account pelajar tu tak boleh masuk. Tapi yalah kita boleh je pelajar tu ambil, kadang-kadang dia ambil akaun mak ayah dia kan, guna akaun mak ayah dia buka permainan video game menggunakan internet tu.
Tetapi itulah antara yang dibuat oleh kerajaan dia sampai mengeluarkan perintah curfew dan juga banyak lagi lah yang dibuatnya. Sebab itu saya katakan penurunan mendadak sejak daripada langkah-langkah itu, dan dia juga membuat macam rehabilitasi untuk mengurangkan masalah ini, iaitu dia ajar macam mana pelajar itu, remaja itu duduk di depan game yang tengah berjalan, tetapi dia mengawal ketagihan tu dengan supaya budak itu duduk senyap, tak menyentuh remote untuk main game tu, antaranya lah. Dan ada juga yang dia buat di klinik tu, dia menggunakan elektrod untuk kontrol gelombang otak. Dia boleh kesan ketika mana dia berasa teringin nak main game, dia bagi electric shock. Dia bagi macam kejutan. Bila kejutan tu dia jadi macam terkejut, dia lupa lah keinginan dia nak main game. Itu yang dibuat di Korea Selatan lah, sampai dia terpaksa buat klinik. Kerajaan dia usaha buat klinik untuk rehab. Jadi mungkin itu antara usaha yang boleh dibuat, ialah untuk banyakkan program-program, terutama program jiwa lah, melibatkan jiwa dan mental. Sama ada dengan pendekatan dakwah, sangat penting juga, dan juga pendekatan institusi atau klinik-klinik yang maknanya kita tidak kena terbuka, kita tidak boleh malu untuk mengubati sindrom ini. Kena terbuka, maknanya kena berdepan. Kita masalahnya ialah masyarakat kita tidak, bila sebut penyakit mental ni, kita terus macam rasa tak nak sembunyi. Kita nak sembunyi ya. Padahal perkara itu boleh dirawat. Jadi kena banyak effort lah untuk mewujudkan center-center dan juga program-program yang untuk merawat penyakit-penyakit mental ini. Dan emosi lah, dia berkait jugalah dengan emosi, terapi. Ada satu lagi soalan Prof daripada Tuan Nurisan tadi tu. Dia tanya tentang kenapa agak-agak luar bandar ni lemah dapat cakupan coverage internet. Puncanya sebab apa? Sebab tak ada pencawang semata-mata ke ataupun faktor lain? Penetration kita masih lemah, that's why kita kena tukar kepada 5G. Tapi itulah 5G, tapi itulah Malaysia lambat sikit lah bergerak ke 5G. Sebab ialah infrastrukturnya banyak melibatkan kos yang besar. 4G dah tak boleh cover dengan masalah kita hadapi sekarang ni. 4G tak boleh cover dah, 5G. Kena 5G. Sebab tu kebanyakan handphone sudah mempunyai infra 5G. Dalam makna handphone sekarang pun dah banyak bertukar. Cuma Malaysia je, dia punya penerimaan pencawang dia tu belum boleh support handphone yang guna 5G. Okay, baik, terima kasih banyak Prof. Dan Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang sudi peruntukkan masa menonton pada malam ini. Dan terima kasih banyak-banyak Prof kerana memberikan satu kupasan yang sangat membuka minda pada malam ini. Dan saya percaya sidang penonton sekian boleh mengiyakan apa yang saya katakan. Kita nampak rupa-rupanya apa yang kita sedang gunakan pada hari ini, dia ada saiz yang tersendiri. Dan kita nampak inilah antara development yang telah berlaku dalam sepanjang zaman mula-mula manusia diciptakan sampai pada hari ini. Kita nampak perkembangan teknologi maklumat pada hari ini berkembang dengan sangat pesat. Bermula daripada sekecil-kecil perbincangan human to human, H tadi kan. Sekarang kita ada H2M, human to machine, machine to human. Nak kata ni tuan-puan sekalian, betul kata pada kesimpulan tadi, kok mana pun kita melihat perkembangan teknologi maklumat pada hari ini, kita akan sentiasa memperakui bahawasanya Allah itu adalah maha hebat, Allah itu maha esa. Antara buktinya adalah komunikasi daripada Quran ini sendiri. Bayangkan Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk apps. Tidak ada pun dalam bentuk teknologi yang khusus kepada Al-Quran ini. Quran diturunkan secara wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan daripada lidah Nabi Muhammad tu menyampaikan kepada kaum dia. Tapi hebatnya Quran ni walaupun tidak ada satu teknologi khusus tentang Al-Quran, tapi cuba tengok ajaib dan hebatnya mukjizat Al-Quran sampai sekarang. Quran tu sampai pada kita, kefahaman-kefahamannya meresap ke jiwa kita. Maka betul lah dalam kita melihat perkembangan teknologi maklumat, kita tak boleh nak lawan lagi teknologi Allah dalam menyampaikan maklumat kepada kita melalui Al-Quranul Karim. We can't challenge. Kita tak boleh nak lawan teknologi Allah tu sendiri. Hebat macam mana sekalipun, Quran tu sendiri adalah sebaik-baik
teknologi penyampaian maklumat paling efektif yang kita boleh dapatkan pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Prof atas kupasan yang sangat membuka minda. Terima kasih semua yang sudi menonton daripada awal sehingga habis. Terima kasih juga yang menotakan setiap perbualan, setiap perbincangan yang kita buat daripada awal sehingga akhir. Dan tuan-puan sekalian, saya nak ambil masa seminit dua. Boleh tak tuan-puan sekalian sedang menonton, ada beberapa orang dekat dalam sesi live pada saat ini. Boleh tak tuan-puan sekalian komen dekat bawah, apakah topik-topik yang tuan-puan sekalian harapkan bakal dikupas lagi dekat dalam sesi sembang tadabbur bersama profesional ni? Ada tak tuan-puan sekalian boleh komen? Saya nak ambil seminit dua. Boleh tak utarakan pendapat apa lagi next topik? Setakat ni tuan-puan sekalian, alhamdulillah kita dah panggil pakar psikologi membincangkan tentang elemen stres, macam mana nak urus stres. Kita juga dah panggil pakar falak iaitu Dr. Raihana sebelum ini membincangkan berkenaan dengan alam semesta, bagaimana direlakan dengan Al-Quran. Hari ini kita bawa Prof Widat untuk membincangkan berkenaan dengan teknologi komunikasi dan bagaimana relationship dengan Al-Quranul Karim. So what's next? So ada cadangan topik tak tuan-puan sekalian? Boleh komen tak seminit dua? Cadangan yang akan dibawa pada sesi akan datang. So mungkin barangkali kita akan ketengahkan pakar-pakar tertentu lah. Okey, kita nampak Puan Rafidah Siddiq adanya berkenaan bencana alam. So kita kena panggil siapa ni agak-agak Puan Rafidah Siddiq? Geologi? Geologi kot Dr. Prof Widat kalau bidang bencana ni geologi Geologi disaster. Disaster Bahagian disaster banyak. Bahagian disaster. Ada banyak. Profiling dan identity ada Puan Lily Lena mencadangkan profiling identity tu. Betul lah kata Prof, kena ada satu sesi khusus. Ni cap jari. Cap jari ni 1000 makna. 1,000,000 makna. Allahu Akbar. Masya Allah kan, hebat kuasa Allah menciptakan cap jari kita. Okey, teknologi kejuruteraan. Terima kasih pada Tuan Hazrul kita. Cahaya dan kaitan dengan fiber optik. Yang ni mungkin Prof juga ni, bidang Prof ni. Cahaya dan kaitan dengan fiber optik. Okey, lagi tak nak komen cadangan-cadangan Terima kasih pada yang memberikan cadangan. InsyaAllah kita akan take note. Kita akan cuba bawa pada sesi sembang tadabbur profesional pada sesi akan datang. Okay, baik, terima kasih semua yang menonton. Saya nak pesan sekali lagi tuan-tuan sekalian, nak sarankan sekali lagi pesanan penaja. Boleh like, boleh share. Kita sebarkan kuliah ataupun topik perbincangan kita pada malam ini ke ramai orang supaya ramai orang boleh mengambil manfaat dan terbuka minda untuk melihat macam mana hubung kait di antara Al-Quran dan teknologi pada hari ini. So tuan-puan sekalian, barakallahu fikum sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof yang saya rasa bukan senang ya untuk kita dapat masa Prof untuk berkongsi dengan kita pada malam ini. So kita sama-sama mohon kepada Allah SWT supaya Allah ganjari dengan sebaik-baik ganjaran pada Prof yang meluangkan masa untuk berkongsi dengan kita semua pada malam ini. Baik, terima kasih semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh sesi pada malam ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.